warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan barakah ini kita dapat menyambung tadabbur ringkas surah Yusuf, yang mana kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-23. Jadi kita bacakan terlebih dahulu ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Ayat ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terjemahan ayat yang kita dah baca sebelum ini, kita ulang sekali lagi. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, ini merujuk kepada isteri kepada Al-Aziz. Perempuan ini dia bersungguh-sungguh memujuk Yusuf supaya Yusuf itu suka kepada dirinya. Bukan sekadar dia pujuk, bukan sekadar dia merayu, dia menggoda, tetapi dia menutup pintu-pintu. Kemudian dia berkata, marilah ke sini, aku bersedia untukmu. So ayat ni kita menemukan ada 3 cara bagaimana perempuan itu dia ingin mengajak Yusuf supaya melakukan maksiat. Apa jawab Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam? Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku, iaitu Tuhanku, telah memberikan tempat tinggal yang baik kepadaku. Nabi Allah Yusuf yang pertama, dia cepat-cepat dia minta perlindungan daripada ajakan perempuan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi Allah Yusuf dia mengenang akan segala nikmat yang Allah dah beri kepada baginda alaihi salam. Terutama Allah telah memberikan nikmat dia dapat tempat tinggal di rumah Al-Aziz, yang sebelum ini Nabi Allah Yusuf dibuang di dalam perigi, dibeli oleh suami perempuan itu. Allah memberikan nikmat itu, Nabi Allah Yusuf mengenang nikmat Tuhan itu. Kemudian dia mengatakan, kalau dia ikut kata perempuan itu, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan berjaya. Okey. Perincian ayat cuma ada muka surat saya tertinggal dekat nota bercetak tu. Muka surat nombor 16 dengan 17 kan. Siapa ada nota bercetak tu, tak dapat nota kan? Okey, saya ada salinan dia, nanti boleh ambil ya. Saya dah print 2 helai tu, muka surat 16 dan 17. Takut tuan-tuan tengok ada tertinggal tu, nanti dapatkan kembali. Kalimah rawadat,
Okey, nanti kita akan jumpa banyak dalam surah Yusuf kalimah rawadat. Rawadat ni maksudnya adalah satu keinginan yang telah lama dipendam. Rawadat ni maksudnya perbuatan yang sebenarnya dia telah lama simpan, akhirnya dia luahkan perasaan itu. Itu dipanggil rawadat. So sebenarnya perempuan tu, dia sebelum ni dia dah bagi dah hin-hin tu, nak goda Yusuf ni dah bagi dah tunjuk, tapi kali ni dia terus cakap secara terus terang. Okey, kenapa Allah kata dia berada di rumah perempuan itu? Kenapa Allah guna huwa fi baitiha? Okey, pertama kita dah sebut sebelum ni, kenapa tak sebut nama perempuan tu terus? Kan? Kenapa tak sebut perempuan Al-Aziz? Kenapa sebut perempuan yang Yusuf duduk di rumahnya? Tengok betapa halusnya, betapa beradabnya Allah ni, sebab benda ni adalah benda maksiat. Kan mungkin kita ni kita kalau cakap bab ni terus lepas, tapi Allah Ta'ala ni dia tak nak nampak Quran ini berbau benda-benda yang tidak elok tu. Allah halus cara Allah nak sebut tu. Allah kata perempuan yang Yusuf berada di rumah perempuan itu, di rumahnya. Tak sebut perempuan tu siapa, tak sebut perempuan Al-Aziz, tapi kita tahulah perempuan itu adalah perempuan kepada Al-Aziz. Okeylah, orang selalu sebut namanya ada nama kata Zulaikha, ada sebut Zalikha lah. Okey, tak apa. Tapi kenapa Allah tak sebut nama dia? Ini kita kena belajar dari Allah. Benda-benda yang seperti ini, satu perbuatan yang kalau boleh kita jaga ungkapan tu. Okey. Kemudian kenapa Allah nak kata dia berada di rumah perempuan itu? Ini adalah kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita apa yang Nabi Allah Yusuf hadapi sepanjang dia hidup dalam rumah perempuan tu. Tak faham tak maksudnya? Maksudnya Allah kata dia berada di rumah perempuan itu, nak menunjukkan bahawa Nabi Yusuf duduk sebumbung. So macam mana dilema, ujian yang Nabi Allah Yusuf terima daripada perempuan itu. Jadi kalau kita baca penjelasan lanjut, kita fahamlah tentang perempuan tu. Tuan-tuan, bukan Nabi Allah Yusuf baru kenal perempuan itu. Maknanya perempuan itu dah lama dah sebenarnya duduk. Ada perasaan itu, ada perasaan Nabi Yusuf pula duduk pula sebumbung dengan perempuan tersebut. Okey. Kemudian tuan-tuan, kalau kita baca dalam tafsiran ayat tu, dalam tafsir Al-Munir, ayat ini yang muka surat yang tertinggal, nanti saya akan bagi pada tuan puan. Okey, tuan-tuan tengok dekat perkataan kunci pintu tu, perkataan waghallaqat kan? Waghallaqat tu ada sabdu dekat kunci tu. Kata Dr. Wabah Az-Zuhaili menunjukkan bahawa pintu itu sangat banyak. Maksudnya perempuan tu dia dah buat strategi, dia kata macam mana ni? Maka dia telah tutup semua pintu-pintu. Nak tahu pintu dia berapa banyak? Wallahu a'lam, tapi yang pasti pintu tu banyak. Sebab perkataan waghallaqat ada sabdu tu menunjukkan pintu itu banyak. Rumah orang kaya mesti rumahnya banyak pintu. Mungkin bentuk seperti istana, wallahu ta'ala alam. Kemudian apa maksud az-zalimun di situ? Az-zalimun di situ kata Dr. Wahbah, ia merujuk kepada perbuatan zina itu sendiri, dan juga boleh merujuk kepada apa? Boleh merujuk kepada membalas kebaikan Allah dengan keburukan pun dia panggil zalim. Okey. Tuan-tuan, apa makna ma'azallah? Okey, ma'azallah menurut Al-Imam At-Tabari iaitu bermaksud meminta pemeliharaan dan perlindungan kepada Allah daripada apa yang diminta oleh isteri Al-Aziz. Baik, kesimpulannya kita dapat daripada ayat yang kita baca ni, ada 3 cara perempuan tersebut untuk menarik
ataupun menggoda Nabi Allah Yusuf, dan ada 3 faktor kenapa Nabi Allah Yusuf menolak ajakan perempuan tersebut. Baik, apa yang kita dapat belajar daripada ayat ini? Okay, nombor 1, bahayanya jika ada seorang wanita dan seorang lelaki yang berada di sebuah rumah yang tertutup, yang perempuan itu pula tidak ada hubungan darah daging, yang kita panggil bukan yang mahram. Okay, cuma kita jangan letakkan cerita Yusuf ni sama macam lelaki-lelaki yang lain lah. Kerana ini dia seorang hamba, dulu dia dibeli, jadi mungkin syariat ketika itu dia tak nampak masalah seperti ini. Tapi kita dapat belajar dekat sini bahayanya berdua-duaan di sebuah tempat yang tertutup. Sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi pesan, sabda Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin. Jangan seorang lelaki itu dia menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang bersama dengan wanita tersebut. Okey, tuan-tuan, mungkin ada setengah kita dia panggil bukan muhrim. Tolong ubah, jangan sebut muhrim, tapi sebut mahram. Kalau sebut muhrim, orang yang pakai kain ihram, tu muhrim. Tak elok, tak ada muhrim, bukan muhrim, mahram. Okay. Kemudian tuan-tuan, kenapa Nabi tidak membenarkan kalau ada seorang perempuan yang tanpa mahram bersama dengan lelaki lain? Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi mengatakan bahawa apa? Illa kana thalisuhuma asyaitan. Nabi kata yang ketiga itu bersama mereka adalah syaitan. Okay. Pelajaran nombor 2 yang kita dapat belajar, bahayanya fitnah ataupun ujian seorang wanita kepada seorang lelaki ataupun wanita kepada lelaki. InsyaAllah nanti ada satu ayat hujung, kita akan senaraikan macam mana dugaan berat seorang lelaki apabila berhadapan dengan wanita. Maka lelaki contoh yang Allah nak terangkan dalam Quran, macam mana beratnya ujian dia berhadapan dengan seorang wanita. Contoh itu adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Para lelaki, kita perlu ada karakter seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey, ambil dulu hadis riwayat Bukhari. Nabi pesan kepada semua orang, terutama orang lelaki. Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnatan, tidak aku tinggalkan selepas daripadaku. Nabi kata selepas daripada aku ni, kata Nabi, fitnah, iaitu ujian yang lebih berbahaya kepada orang lelaki minan nisa, daripada perempuan. So ujian berat bagi orang lelaki ini ada pada perempuan. Nanti kita akan detailkan lagi, hujung sekali nanti ayat kita akan detailkan macam mana syaitan gunakan orang perempuan ni nak jatuhkan orang lelaki. Tapi bukan kita kata perempuan tu jahat, maksudnya janganlah salah faham. Tetapi memang itulah yang Allah telah tetapkan. Orang lelaki ni kalau dia berhadapan dengan perempuan, dia akan menghadapi ujian yang sangat berat. Nabi telah sebut dalam hadis riwayat Bukhari. Okay, itu secara umum. Pelajaran nombor 3 kita dapat belajar kat sini. Kenapa Nabi Allah Yusuf dia kata ma'azallah? Di sini kita dapat belajar pentingnya minta perlindungan kepada Allah apabila kita berhadapan dengan suatu maksiat. Maksiat ni bukan sekadar lelaki dengan terhadap perempuan, bukan. Kesemua dia. Apa saja bentuk maksiat yang ada depan kita, yang akan berlaku kepada kita, maka kita kena apa? Minta perlindungan kepada Allah.
Ada orang nak tawarkan kita duit yang haram. Dia kata duit kopi ke, contohnya duit rasuah. Banyak bukan sikit. Orang tak tahu ni. Antara nak terima tak nak terima saja. Contoh, apabila kita hadapan dengan seperti itu, maka cepat-cepat kita minta lindung kepada apa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, lindungkanlah aku daripada maksiat itu. Okey, pelajaran nombor 4. Kenapa Nabi Allah Yusuf dia kata sesungguhnya Tuhanku telah memberikan tempat tinggal? Di sini kita dapat belajar apa? Salah satu cara tanda kita berterima kasih kepada Allah, macam-macam dah Allah buat pada kita. Betul tak? Menumpang hidup di bumi Tuhan, Tuhan bagi nyawa, Tuhan bagi rezeki, Tuhan bagi macam-macam nikmat. Boleh berjalan, boleh mendengar, boleh merasa. Jadi salah satu kita nak berterima kasih kepada Allah adalah meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Pelajaran nombor 5. Takut kepada Allah dan ingat kesan buruk dosa yang dibuat itu dapat membantu kita daripada melakukan perbuatan maksiat. Kita tak kuat nak elak daripada maksiat, tapi kita mengenang, apa kesan buruk ni kalau buat maksiat itu kepada Allah. Maka dia dapat membantu untuk jauh daripada maksiat. Pelajaran nombor 6. Kita dapat belajar apa? Perempuan tadi itu adalah majikan kepada Nabi Allah Yusuf, betul tak? Di sini kita dapat belajar tidak memenuhi kehendak manusia, termasuklah majikan dia ke, tuan dia ke, bos dia ke, sehingga kita sanggup melakukan kemungkaran. Tak boleh. Kalau ada mana-mana tuan-tuan ada bos, majikan, orang besar yang menyuruh melakukan maksiat, maka kita tidak boleh taat sama sekali dalam melakukan kemungkaran. Daripada ayat ini juga beberapa pelajaran, 6 pelajaran ni, apa tindakan yang perlu kita lakukan. Bukan sekadar kita dapat tahu, hari ni dapat belajar apa, tetapi kita perlu membuat beberapa tindakan. Nombor 1, tindakan yang pertama, kita kena sentiasa memohon penjagaan dan perlindungan kepada Allah apabila kita berhadapan dengan perkara-perkara mungkar seperti yang kita sebut tadi. Nombor 2, tindakan nombor 2, kita kena mengutamakan redha Allah daripada memenuhi kehendak manusia, seperti mana Nabi Allah Yusuf. Dan nanti kita akan senaraikan, nanti kesimpulan daripada kisah Yusuf ni nanti ada pada penghujung ayat. Nanti kita akan jumpa pada ayat-ayat yang berikutnya, yang Nabi Allah Yusuf ni, kenapa kita akan senaraikan daripada ujian dia ni, apa kita dapat belajar antaranya, nanti akan jumpa keseluruhan. Tapi antaranya, kalau kita berhadapan situasi macam ni, antara nak memenuhi kehendak manusia ke atau kehendak Allah, utamakan redha Allah Subhanahu wa taala. Tindakan nombor 3, hati-hati dengan fitnah ataupun ujian para wanita. Hati-hati. Terutama pada orang lelaki. Kalau ibu-ibu ada anak lelaki, ingatkan anak-anak lelaki tentang ujian wanita. Tindakan nombor 4, sentiasa mengenang nikmat-nikmat Allah bagi mengukuhkan keimanan kita. Ingat banyak nikmat Allah. Allah dah buat apa dekat kita. Maka secara tak langsung dia boleh menambahkan iman kita daripada nak melakukan maksiat. Untuk contohnya kita kata apabila kita kenang nikmat Allah ni, menyebabkan kita akan buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Baik, itulah beberapa maklumat ringkas yang boleh kita belajar. Kita terus pergi kepada ayat yang ke-24. Kita baca dulu ayat dia, penerangannya insya-Allah minggu depan saya akan terangkan. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Kita baca terjemahan dia saja, penerangan nanti minggu hadapan. Dan sesungguhnya benar-benar perempuan itu sangat berkeinginan kepada Yusuf. Dan Yusuf itu pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu jika dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Apa itu tanda-tanda yang Nabi Allah Yusuf nampak? Kita ulas minggu depan. Lepas tu Allah Ta'ala kata, demikianlah kami menjauhkan daripada Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan yang keji, kerana sesungguhnya dia tergolong daripada hamba-hamba kami yang terpilih. InsyaAllah huraian ayat yang ke-24 ni kita sambung minggu hadapan hari Isnin, InsyaAllah. Okay. Tuan-tuan dapat semua nota? Ada yang tak cukup? Tak ada. Ada? Cukup, Alhamdulillah. Nanti kalau tak cukup, tuan-tuan bagi tahu. Jadi yang nota tambahan, yang helaian yang dua lah tu nanti saya tinggalkan, nanti boleh ambil, selitkan di dalam nota. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Ya. Ya. Ada 4.